Suara? Ya. Dah okey suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, pemilik dan pencipta. Dialah yang berkuasa dan mentadbir sekalian yang ada di alam semesta. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Lain macam dah. Kuliah pula bulan Ramadan dah. Masa ni dah sedap. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang dimuliakan, ketua jabatan, ketua-ketua unit dan seluruh staf TNB Fuel Sdn Bhd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi kerana kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam majlis ini berbicara tentang Ramadan kita. Yang mana sebenarnya tujuannya tidak lain dan tidak bukan. Majlis-majlis sebegini sangat penting. Penting sangat-sangat untuk kita agar Ramadan yang kita lalui akan menjadi Ramadan yang cukup bermakna buat kita. Kerana peluangnya datang Ramadan kepada kita ni bukan selalu. Dia datang setahun hanya sekali dan datang pun hanya beberapa hari. Sebulan tu nak dibanding dengan hari-hari dalam setahun, kita hanya ada 1/10 hari atau less than 10% hari setahun. Kalau setahun 365 hari, sebulan boleh jadi 29 atau 30 hari sahaja. Dan dia akan berlalu dengan pantas, cepat, seperti mana Ramadan yang sebelumnya. Kalau kita tak grab kesempatan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, banyak benda yang kita akan rugi. So, perkara pertama kita kena sedar apa yang ada dalam Ramadan. Ramadan ni para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah satu waktu, satu bulan yang sangat istimewa, dan keistimewaan dia adalah kembali kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang Maha Agung yang telah memilihnya sebagai bulan istimewa. So Ramadan, siapa yang tetapkan dia adalah bulan istimewa? Allah. Allah telah memilih Ramadan. Macam mana kita tahu istimewanya Ramadan di sisi Allah? Allah telah pilih Ramadan menjadi bulan wajibnya berpuasa Ramadan. Maka ini adalah rukun dari rukun Islam. Allah telah pilih Ramadan untuk diturunkan padanya Al-Quran. Allah telah pilih Ramadan sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila datangnya Ramadan, Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah juga buka pintu-pintu syurga. Dan Allah membelenggu para syaitan yang selama ni menggoda dan menghasut manusia. Maknanya pasti ada sesuatu yang istimewa di sisi Allah. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, Allah membebaskan setiap dari malam-malam Ramadan hamba-hambanya yang menjadi penghuni neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala membebaskan kita juga daripada azab api neraka di akhirat nanti. So Ramadan istimewa. Sehingga apabila datang Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan keampunannya dalam Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas.
Dan kata Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berqiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, juga akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lepas. Dan paling agung kemuncaknya, ada satu malam dari malam-malam Ramadan yang Allah gandakan pahala dia lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita panggil sebagai Lailatul Qadar. Semua orang pakat cari. Ni adalah, kalau kita kata bullseye-nya Ramadan. Dalam Ramadan kita paling nak yang ni. Kalau sampai malam tu kita dapat hidupkan dia dengan amal kebaikan, maka kelebihan kita dapat lebih baik daripada 1000 bulan, which is 83 tahun lebih. Satu malam ibadat kita dapat bonus. Sebab itu para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting pertama sekali kita menyedari hakikat Ramadan ni istimewa. Sehingga bila benda ni istimewa, kita akan kejar dan cari keistimewaan dia. Kalau kita tak rasakan keistimewaan dia, mungkin kita akan rasa dia macam hari-hari biasa yang berlalu dalam kehidupan kita. Saya bila masuk Ramadan senantiasa kata kat diri, ingat kita berada dalam Ramadan. Ada benda yang kita kena cari. Ada something yang berlaku di alam semesta. Cuma kita je tak perasan. Ada something yang telah berlaku di alam semesta. Pintu-pintu neraka telah ditutup saat ini. Pintu-pintu syurga telah terbuka saat ini. Dan para malaikat Allah Azza wa Jalla menyedari keistimewaan ini. Bila datangnya Lailatul Qadar, para malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi. Bersama dengan siapa? Bersama dengan Ar-Ruh. Ruh ni siapa Ruh ni? Jibril alaihi salam. Bukan ruh orang mati. Setengah orang tu dia kata malam 7 likur kita pasang pelita. Kenapa pasang pelita? Nanti ruh orang mati nak balik ke rumah, takut tak jumpa jalan. Orang mati tak jumpa jalan, tak tahu dia alam barzakh ada waste ke tak ada. Rasa tak pakai kot. Bukan roh orang mati nak balik. Roh di sini ialah rohnya ketua para malaikat Jibril alaihissalam. Salah satu daripada nama dia adalah Ar-Ruh. So, malaikat tenang, ada something yang berlaku di alam semesta ni. Sama ada kita faham atau kita tak faham. Mungkin sebahagian orang dianggap biasa. So kita sebagai orang beriman kepada Allah, walaupun pada pandangan mata kita, kita nampak kehidupan berlalu macam biasa, tapi pandangan keimanan kita melihat dari sudut yang berbeza. Iman kita mengatakan, sekarang ni Ramadan telah berlaku sesuatu di alam ini. Pintu syurga telah dibuka seluas-luasnya, pintu neraka telah tertutup sekuat-kuatnya, syaitan telah dibelenggu, dan Allah menawarkan keampunan dan kebebasan daripada api neraka, dan Allah Subhanahu wa taala juga menawarkan ganjaran yang berlipat kali ganda dalam Ramadan. Sebab itu kemuliaan Ramadan ni, kalau kita tahu berdasarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa dalam Ramadan lebih tinggi darjat kedudukannya berbanding orang yang mati syahid. Banding mati syahid dengan berpuasa Ramadan, mana lebih besar pahala dia? Kita nampak syahid ni besar. Tengok orang duduk di Gaza, mati syahid, dengan wajahnya senyum, dengan darah-darahnya mereka ni dikebumikan dalam keadaan tidak dimandikan mandi jenazah. Pasal apa? Sebab darah mereka akan menjadi saksi kesyahidan mereka di akhirat nanti. Dan bangkit di hari akhirat, di hari kiamat, darah mereka akan mengeluarkan bau seharum kasturi. Orang mati syahid, dia bangkit akhirat dengan darah yang masih mengalir. Tapi Nabi SAW kata, warnanya warna darah, tapi baunya seharum kasturi. Orang puasa macam mana pula? Kata Nabi SAW, la khalufu famis saimi
atyabu indallahi min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada haruman kasturi. Kalau orang syahid seharum kasturi, orang puasa lebih harum dari kasturi. Itu kelebihan. Tapi di sisi Allah lah, jangan pula kita tak gosok gigi. Nah, bulan puasa tak gosok gigi. Pasal apa? Ustaz kata lebih harum dari kasturi. Harum di sisi Allah, kelebihan dia. Ada satu hadis yang lain, dua orang sahabat dia masuk Islam serentak. Masuk Islam serentak dan kemudian salah seorangnya pergi berjihad, mati syahid. Seorang lagi tak mati syahid, balik hidup macam biasa, lepas tahun meninggal dalam keadaan biasa. Setelah daripada itu, seorang sahabat yang lain, kawan dia orang ni, nama dia Talhah bin Ubaidillah, dia mimpi. Dalam mimpi itu dia tengok dua orang ni di pintu syurga dan dijemput masuk syurga. Yang menghairankan dia, yang pertama-tama dijemput masuk syurga ialah orang yang mati biasa. Kemudian lepas tu baru orang mati syahid masuk syurga. Dia bangkit daripada tidur, dia hairan. Macam mana? Tiba-tiba dia terfikir, orang mati syahid, besar kedudukan dia. Yang ni mati biasa. Tapi macam mana yang mati biasa boleh masuk syurga lebih dulu daripada yang mati syahid? Hairan. Akhirnya dia pergi jumpa dengan Nabi SAW. Nabi tanya dia, kenapa kamu hairan? Yalah hairanlah sebab yang mati syahid masuk syurga kemudian, yang mati tak syahid masuk syurga dulu. Kata Nabi SAW, bukankah yang kedua tu hidup selepas yang pertama setahun lamanya? Ya. Dalam setahun dia sempat salat, bilangan rakaatnya demikian dan demikian? Ya. Dan bukankah dia sempat bertemu dengan Ramadan? Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya jarak di antara dua orang tu dalam syurga seperti jaraknya langit dan bumi. Allahu Akbar, besar. Keagungan ni mesti kita rasa. Untungnya orang yang berniaga dengan Allah di bulan Ramadan. Kalau orang yang tak sedar, dia kejar benda lain. Sebab tu dalam satu ayat surah Yunus, Allah Subhanahu Wa Taala, surah Yunus ayat 51 kata silap saya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan rahmat dan kurniaan Allah bergembiralah. Dia lebih baik daripada apa yang kamu himpun, apa yang mereka kumpulkan. Rahmat Allah dan kurniaan Allah jauh lebih baik daripada apa yang manusia kumpulkan. Which is dalam ayat tu bermaksud harta-harta orang kafir. Kita orang Islam walaupun tak kaya, orang kafir kaya-raya. Katakanlah wahai Muhammad, rahmat Allah dan kurniaan lebih kita gembira berbanding apa yang mereka dapat. Pasal apa? Pasal walaupun kita tak nampak real di sekarang ni, tapi rahmat Allah itu jauh lebih baik. 2 rakaat sunat qabliyah subuh sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tak amalan sunat baru, tak kata wajib lagi. Sebab tu berniaga dengan Allah adalah yang paling untung. Ada orang bila masuk Ramadan, keutamaan dia berniaga di bazar Ramadan. Macam-macam dia punya planning. Beli barang, habis duit berpuluh ribu modal untuk berniaga di bazar Ramadan. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ada yang orang jual karipak oksigen. Masa bulan Ramadan baru nak berniaga. Hari pertama tak laku, hari kedua tak laku, hari ketiga tutup kedai, tak berniaga. Pasal dah habis modal. Tapi berniaga dengan Allah bukan begitu sifat dia. Berniaga dengan dunia ni belum tentu dapat. Kalau dapat pun tak banyak. Kalau banyak pun belum tentu puas. Kalaupun puas, dia tak akan kekal.
dia akan habis. Berbeza dengan akhirat. Akhirat ni kalau kita berniaga dengan Allah pasti dapat. Pasal janji Allah tu benar. Dah lah dapat, pasti banyak. Banyak. Allah Ta'ala tak bagi sikit-sikit. Bila dah banyak, pasti puas. Betul tak? Sehingga Allah Ta'ala tanya ahli syurga, macam mana keadaan kamu dalam syurga? Apakah kamu dah puas hati dengan apa yang Allah bagi dalam syurga? Dia kata, macam mana tak puas hati? Kamu dah bagi kepada kami apa yang kamu tak bagi kepada orang-orang lain. Dan Allah Ta'ala kata, nak tambah lagi tak? Ya Allah, cukup dah, banyak dah ni. Dan Allah Ta'ala tambah lagi. Apa dia? Sehingga akhirnya mereka dapat nikmat yang mereka lupa kepada nikmat syurga. Itulah nikmat melihat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dahlah puas, dia kekal buat selama-lamanya, abadi sampai bila-bila. Ini untung orang berniaga dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, itu sebagai satu motivasi kita untuk menyadari hakikat Ramadan ni adalah istimewa dan dia sesuatu yang luar biasa yang tak patut kita biarkan dia berlalu dengan sia-sia. So back to point kita, ataupun perkara paling penting ialah macam mana kita nak menjalani Ramadan. Yang tu paling utamanya. Ramadan tetap mulia dah. Apa yang berlaku, Ramadan tetap mulia. Allah tetap Tuhan. Pasal apa? Allah ni tetap, dia panggil eternalnya Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. As-samad ni maknanya dia tetap Tuhan. Whatever yang berlaku, kalau even tak ada orang sembah dia pun, Allah tetap Tuhan. Dia tak rugi apa-apa. He is eternal, Allah ni. Still there dan akan kekal sampai bila-bila. Even kalau tak ada seorang pun sembah Allah, dia tetap Tuhan dan kekuasaannya tidak kurang. Kalau semua manusia, makhluk ni sembah dia sekalipun, dia tetap Tuhan, tidak ada sesuatu pun yang kurang dari kekayaan dan kekuasaan Allah. Sebab dia Allah. Hak kena fikirnya kita. Kita ni sekarang ni kena fikir. Ramadan ada, rahmat Allah ada, tawaran ada. So aku ni macam mana nak menempatkan diri di kalangan orang-orang yang Allah redha? Macam mana nak grab peluang sebaik-baiknya untuk dapatkan kemuliaan Ramadan? Untungnya Ramadan ni kemuliaan dia seluas-luasnya. Dia tak ada stok macam dendeng nyek tu. Sambal nyek kau. Dendeng hak baru sekali dah. Dendeng tu keluar 80,000 berapa saat keluar habis? 3 minit. Ada order ke baru ni? Buat bekal Ramadan. Tak dapat, tekan-tekan tak dapat, tekan-tekan tak dapat. Untungnya Ramadan ni kita tak perlu berebut macam tu. Pasal apa? Rahmat Allah terlalu luas. Siapa-siapa saja berpeluang untuk meraih keampunan, pahala, ganjaran, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita jalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. So nak jalani Ramadan dengan terbaik, mestilah kita isi waktu dan hari-hari Ramadan dengan amal ibadah. Apa yang kita nak buat sepanjang Ramadan? Nombor 1, fokus pada yang wajib dulu. Apa yang wajib, dahulukan. Pasal wajib ni, kalau kita tak buat, dia berdosa. Apa yang ada pada kewajipan, dalam kewajipan bulan Ramadan? Pertama, kewajipan yang senantiasa sepanjang tahun. Salat fardu 5 waktu, yang ni memang di luar Ramadan pun kena jaga, dalam Ramadan pun kena jaga. Salat berjamaah 5 waktu. Kalau boleh lelaki ni di musalla ke, di surau ke, di masjid ke, jaga salat. Ini paling utama. Sebab ini adalah rukun yang tertinggi dalam rukun-rukun Islam. Siapa yang puasa dalam keadaan dia meninggalkan salat, kita bimbang puasa dia sia-sia. Sebab apa bimbang puasa dia sia-sia?
Sebab dia telah meninggalkan rukun yang lebih tinggi daripada rukun puasa. Itulah rukun solat. Sedangkan puasa ni kata Allah, kata Nabi SAW dalam hadis, man lam yada'a qaula zur. Siapa dia puasa tapi dia tak tinggal ucapan dusta, perbuatan buruk, dia tak tinggal. Dia puasa, mulut memang tak jaga. Jaga perut je, mulut tak jaga. Jaga perut je, perbuatan tak jaga. Dia ni kita tengok puasa kau tak puasa dia ni. Macam tak puasa, dengar dia cakap, habis gosip orang keluar daripada mulut dia. Habis bawang dah, bukan setakat bawang putih, bawang merah, bawang Holland, bawang India, semua jenis bawang dah keluar mulut dia ni. Kuatnya sangat dia membawang. Dia puasa. Kata Nabi SAW, Allah tidak berhajat kepada dia tinggalkan makan dan minum. Maknanya dia hanya dapat lapar dan dahaga, pahala tak ada. Sutu pada jaga mulut. Kalau tak jaga solat, lagilah. Ada tak orang solat, orang puasa tapi tak solat? Ada tak orang solat tapi tak puasa? Ada juga. Kau uzur lah. Kau macam mana? Biasanya orang solat mesti puasa. Orang yang jaga solat 5 waktu sampai Ramadan dia akan puasa. Sebab dia dah jaga kefarduan besar, dia akan jaga kefarduan yang kedua. Yang banyak kita jumpa orang puasa tapi tak solat. Yang puasa tak solat ni kita bimbanglah macam saya sebut tadi. Jadi pertama perkara yang kita kena jaga sepanjang Ramadan adalah kewajipan yang Allah Ta'ala tetapkan. Nombor 1, kewajipan adalah solat. Berjamaah di masjid. Kalau bolehlah jaga yang fardu ni lebih utama dari yang sunat. Sebab apa? Sebab pahala dia dan tuntutan dia lain. Jadi kalau solat subuh, kita ni solat subuh awal sangat sekarang ni. Biasa turun masuk kerja sebelum subuh ke lepas subuh? Lepas subuh sempat sampai. Alhamdulillah. Ada setengah orang tu tak sempat nak solat subuh pun dah tengah jalan. Kalau sempat, ikhtiarkan solat subuh, cari tempat berjamaah di masjid. Jaga sangat solat fardu. Ini pandangan Allah yang paling utama. Terutamanya bagi lelaki. Solatlah berjamaah subuh. Sekarang ni kita dah bangun awal sahur, kita bangun, makan, kemudian sempatkan diri untuk solat berjamaah di masjid bagi lelaki. Bagi wanita tak apa, sebab Allah Ta'ala bagi keringanan. Wanita ni mungkin dia nak kemaskan dapur, mungkin anak-anak masih tidur dan sebagainya. Jadi dia solat di rumah lebih afdal daripada di masjid. Begitulah juga yang paling kritikal, solat zuhur dan asar biasa kita di pejabat. Ramai orang solat yang paling payah berjamaah di bulan Ramadan, solat asar. Ramai lagi sebab dalam pejabat. Paling payah solat maghrib. Solat maghrib ni paling payah nak jaga. Jaga maksud jaga pada waktunya. Ada orang confuse antara berbuka dengan solat, mana yang nak utama? Buka lebih afdal. Maknanya kita buka dulu baru kita solat. Cuma kadang-kadang kita lupa untuk imbang antara mana yang banyak mana kita nak makan dengan banyak mana kita nak solat. Betul Nabi SAW suruh kita makan dulu. Tidak ada solat waktu makanan sudah terhidang. So kita pun makan. Pasal hadis tadi. Tapi hidangan kita tu punyalah makan. Maghrib Isyak 8.36, 8.20 baru dia habis makan. Ni dahsyat betul hidangan dia. Jadi ngam-ngam waktu solat maghrib tu betul-betul nak masuk isyak. Lepas salat assalamualaikum orang azan. Janganlah sampai macam tu. Kita nak kena jaga juga kelebihan solat di awal waktu. Dan sebab tu kalau nak berbuka pun jaga makna paling yang boleh menutup kelaparan kita, yang menyebabkan bila kita salat perut kita tidak berkeroncong. Jangan kata Allahu Akbar baru habis Al-Fatihah
Perut bunyi geruk-geruk. Pasal apa? Lapar. Bila lapar, confirm tak khusyuk. Jadi apa yang kena buat? Nabi suruh kita makan dulu. Makan sekadar menutup ruang lapar. Makan sehingga kita rasa okey dah. Allahu Akbar, kita boleh fokus untuk salat. Jaga salat. Insya, saya rasa alhamdulillah ramai orang salat insya berjamaah di masjid sebab nak kejar tarawih. Tapi saya juga pesan pada orang yang jadi imam atau kita salat sendiri di rumah, salat fardu diutamakan lebih daripada salat sunat. Maknanya kalau kita salat isyak banding tarawih, isyak tu salatlah yang paling sempurna. Bacaannya agak panjang, rukuknya lama, sujudnya lama. Jangan jadi cepat macam tarawih. Sebab isyak ni wajib, tarawih tu sunat. Biar ada beza macam mana kita solat yang fardu berbanding yang sunat. Okey? Baik. Ala kullin, nombor satu yang kena jaga solat fardu. Nombor dua yang paling kena jaga dalam Ramadan ialah puasa kita lah. Yang menjadi rukun daripada rukun Islam. Berpuasa sebulan Ramadan. Cuma nak kena tahu juga fiqh dalam berpuasa. Puasa ni sejenis ibadah meninggalkan makan dan minum. Bermula dari terbit fajar sampailah terbenamnya matahari. Apa bentuk ibadat dia? Ibadat meninggalkan. Kita tak kena melakukan, kita meninggalkan makan dan minum dan perkara yang membatalkan puasa. Sebab itu istimewa puasa di sisi Allah. Kata Allah, fa innahu li wa ana ajzibi. Amalan lain ada ruang untuk manusia tengok. Tapi amalan puasa betul-betul kerana Allah. Sebab kita tak boleh tengok. Solat, orang nampak tu dia tengah solat. Bersedekah, ada orang yang terima sedekah dia. Takkan dia sedekah tu orang tak tahu sedekah dia. Mesti ada pihak yang dapat. Manusia boleh tengok amalan dia. Dia pergi haji, dia tawaf, nampak. Dia pergi umrah, dia buat tawaf, orang nampak. Kalau dia tak buat live pun, orang tu tak nampak. Hak buat live, apa dah lagi. Cuma pesan janganlah buat kan. Puasa, tak ada orang boleh tengok. Ini istimewa. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Qudsi, fa innahu li. Siapa boleh tengok puasa kita? Tak ada orang boleh tengok. Kita datang kerja, bulan Ramadan dengan tak Ramadan, sama je. Cuma ngantuk dengan letih, nampak lebih sikit kan. Ngantuk, orang nampak ngantuk bulan Ramadan. Yang kita nampak ngantuk bukan puasa dia. Betul tak? Yang kita nampak letih bukan puasa dia. Mana kita nak nampak puasa dia? Tak ada. Kerana tak ada ni lah Allah Ta'ala kata puasa ni milikku. Siapa yang menghalang dia daripada makan dan minum, padahal makan dan minum tetap halal je. Kita masuk balik rumah, buka peti. Ada tak makanan haram dalam peti kita? Tak ada. Semua halal. Buah pun kita beli dengan duit kita. Makanan pula jenis halal, sumber pun halal. Tak ada satu pun makanan tu kita curi. Halal je. Buka peti, tengok keliru. Tengok atas meja ada tudung saji. Angkat tudung saji. Ada lagi lauk sahur tak sempat simpan tadi. Boleh tak kita ambil, kita makan? Tak ada orang pandang. Boleh. Tapi kita jaga puasa hanya kerana Allah. Bahkan waktu dia penat balik kerja, hok naik motor pula sekarang panas. Panaslah kau. Kering tekok balik kerja. Sampai kat rumah tu gak. Apa panggil exhausted habis. Habis tenaga, habis dah duduk. Tiba-tiba berasa nak mandi, nak tukar baju. Masuk bilik air. Dia pasang tu gak, Allahu Akbar. Kena air tu lega. Air tu lalu mata dia segar. Lalu hidung dia berasa segar. Lalu mulut dia dia berasa. Nah. Berasa air tu lalu kat mulut. Tapi tetap dia tak minum walau seteguk air daripada air tersebut. Apa yang menghalang dia daripada minum air tersebut? Sebab dia sedang berpuasa. Allah sangat mensyukuri amalan puasa, sehingga kata Allah, amalan lain ada gandaan yang tetap. 10 kali ganda sehingga 700 kali ganda. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, amalan lain bermula 10 kali ganda sampai 700 kali ganda. Kecuali puasa.
Puasa ni Allah nak bagi banyak mana? Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Malaikat pun tak tahu berapa banyak amalan puasa. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW kata, bagi orang yang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Pertama, gembira waktu dia berbuka. Berbuka memang seronok, happy. Tu dia boleh bazar Ramadan penuh beg kiri kanan. Tak atas meja tu kat penuh hidangan. Seronok nak berbuka. Tu baru berbuka yang bersifat malam. Kalau berbuka yang sifat habis puasa, kita bergembira di hari raya. Lagi happy. Itu nombor satu baru. Kegembiraan bila dia berbuka. Tapi kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa adalah waktu dia kembali kepada Tuhannya. Bila kembali kepada Tuhan, dia sangat gembira tengok amalan, pahala amalan dia sangat berganda. Jadi puasa istimewa. Apa yang kita buat? Menahan diri dari makan dan minum. Macam mana kita nak menjalani ibadat puasa sebaik-baiknya? Nombor satu, bermula dengan niat puasa. Puasa ni dimulakan dengan niat. Bila kita kena mula puasa, niat puasa? Malam tu dia panggil borderline dia sampai mana? Sebelum subuh. Waktu kita sahur, this is borderline. Maknanya tak semestinya kena niat lepas daripada solat tarawih tu imam pun ikhtiar kita pakat niat puasa nawaitu sauma ghadin an adai hadhihi fardha ramadhan hadhihi sanati lillahi taala. Tak semestinya begitu. Borderline dia adalah sebelum subuh. Dan tak semestinya dengan ucapan. Kalaulah tiba-tiba seorang tu dia bangun sahur. Kemudian dia masak sahur. Kemudian dia makan sahur. Lepas azan dia pun lupa, aku tak baca nawaitu sauma ghadin. Apakah dikira dia tidak berniat? Jawapannya, niat apa yang ada di dalam hati, bukan yang diucap di mulut. Bahkan kebiasaannya, bila orang tanya, niat sebulan tu macam mana Ustaz? Kena tiap-tiap malam ke? Bahkan biasanya orang Islam, bila dengar pengisytiharan Ramadan, dia dah niat sebulan ni aku kena puasa. Nama pun bulan Ramadan. Memperbaharui niat tu memanglah esok puasa. Kita kena, tapi memang biasa dah ada dah. Yang berlaku tak niat puasa ni, dia puasa wajib ni hukum dia kena niat daripada malam hari. Maknanya border dia masuk je fajar tu memang kita masuk dengan niat puasa dah. Itu pada puasa wajib. Yang bezanya dengan puasa sunat ni boleh niat walaupun selepas fajar. Contohnya Nabi SAW dia balik rumah dia untuk sarapan pagi. Balik rumah dia sarapan pagi, dia tanya isteri dia. Tanya Aisyah radhiyallahu anha, ada apa makan pagi kita hari ni? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, tak ada makanan. Tak ada makanan. Can you imagine rumah Nabi, manusia paling mulia di sisi Allah, balik rumah tanya isteri dia makan pagi, jawab isteri dia makanan tak ada. Imagine. Rumah kita pernah satu hari tak ada makanan? Buang lagi ada banyak. Waktu kita kena istighfar banyak-banyak. Hak beli bazar Ramadan semalam pun ada lagi simpan dalam peti. Balik asar nanti pergi beli hak lain pula. Betul tak? Cukup 3 hari, tak apalah kita simpan lah, takut tak nak membazir. Lepas 3 hari, oh dah rosak dah makanan ni. Buang. Biasa berlaku. Nabi, rumah dia tak ada makanan. Bila baru balik pagi, ada makanan? Kata Aisyah, tak ada. Lalu Nabi kata, idzan asum. Kalau macam tu, aku niat puasa. Bila Nabi niat puasa tu? Waktu duha lah kita contoh. Waktu duha, nak balik makan pagi. Untuk puasa sunat, boleh niat puasa sebelum tengah hari. Tapi untuk puasa wajib, kena bermula niat sebelum subuh.
So niat tu biasalah. Biasanya dengar isytihar baru ni, saya dengan ini mengisytiharkan tarikh bulan Ramadan ialah pada hari Selasa. Berapa Mac baru ni? 12 Mac. Contoh kata. Maknanya kita dengar pengisytiharan tu kita pun kena puasa dah hari Selasa ni. Kita dah ada dah rasa untuk puasa tu. Itu dah sudah cukup dah. Baik, itu bab niat. Kemudian setelah daripada tu bermulalah kita pun mula sebelum puasa kita bersahur. Sunat untuk bersahur. Sahur ni apa? Sahur ni ialah makan di waktu sahur. Okay. Walaupun kata bersahur, awak dah bersahur, sebenarnya dia sama hukum makan pagi, makan malam, makan tengah hari, makan sahur. Itu makan di waktu pagi. Kita tanya, awak dah berpagi? Awak dah bertengah hari? Awak dah bermalam? Tak, kita kata awak makan malam, awak dah makan pagi, tapi bila sahur kita guna awak dah bersahur. Boleh jadi sebab tak ada benda kita buat masa sahur, melainkan makan. Jadi akhirnya dah guna perkataan makan tu untuk sahur sekali. Kita bangunlah makan sahur. Disunnahkan makan untuk menyelisihi puasanya ahli kitab. Orang Yahudi puasa, orang Nasrani puasa, tapi Nabi pesan berbezakan. Bezakan puasa kamu dengan puasa Yahudi dan Nasrani, ahli kitab. Mereka tidak bersahur, kamu bersahur. Sunnah. Dan waktu dia sebelum fajar. Kalau tiba-tiba habis tarawih pukul 12 malam dia makan kedai mamak, lepas tu dia tidur sampai subuh, kita kata dia telah meninggalkan sahur. Sahur ni makan di waktu tu. Bererti kalau kita dah tak nak makan sekalipun, dah kenyang dah, kita hanya makan sekali je sehari, waktu buka tu kita makan, waktu sahur dah tak nak makan, bangunlah sebelum subuh, minumlah walau seteguk air, makanlah walau sebiji kurma untuk mendapat fadilat sahur. Kata Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kerana sesungguhnya pada sahur ada keberkatan. Tak makan banyak pun tak apa, makan sikit, seteguk air pun dah jadilah, dapatlah fadilat pahala bersahur. Jangan tak sahur langsung, rugi kita. Sebab itu sunnah dalam sunnah puasa. Dah standby. Tak ni, tak apa, pocong air. Tak alam. Buang pukul 5 bunyi, bunyi alam. Ngantuk-ngantuk ambil, minum, tidur balik. Belum subuh, bangun pula. Ataupun 5.30, pukul 6, bangun. 10 minit lagi nak subuh, ambil air, minum. Kalaulah itu keadaannya. Tapi kalau boleh bangun awal lagi, kita boleh bangun untuk solat tahajud. Bahkan antara amalan yang istimewa waktu sahur adalah istighfar sahur. Sahur ni antara yang baik dilakukan padanya adalah istighfar. Kerana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka beristighfar di waktu sahur. Antara ciri-ciri ahli syurga, mereka beristighfar di waktu sahur. Jadi kita bangun, selain daripada kita duk masak, istighfar. Mulut jangan berhenti istighfar banyak-banyak. Bangun je, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Minum je, sambil minum bismillahirrahmanirrahim, astaghfirullahalazim. Makan dan sebagainya. Banyakkan istighfar di waktu sahur. Sebab istimewanya istighfar sahur. Yang disebut dalam Quran, waktu istimewa untuk istighfar adalah sahur. Padahal istighfar ni boleh baca bila-bila. Tak, tapi istimewa waktu sahur. Kemudian bermulalah puasa kita. Jagalah diri dengan makan, daripada makan dan minum sampailah terbenamnya matahari. Sepanjang hari kita berpuasa, apa yang kita boleh isi masa kita? Semua benda kita boleh buat. Pergi kerja boleh, pergi main boleh, pergi beli boleh, berniaga boleh. Tak ada masalah. Allah Ta'ala tak larang kita buat apa pun selama dia tidak membatalkan puasa. Apa yang boleh membatalkan puasa kita? Of course, nombor satu, makan dan minum. Lagi? Masukkan sesuatu dalam rongga sampai ke perut. Lagi? Lagi? Bersama, berhubungan suami isteri. Lagi?
Pengsan macam tidur lah. Lepas tu dia kalau muntah secara sengaja batal. Kalau dia muntah tak sengaja tak apa, tapi dia jolok dia untuk muntah, maka batal. Begitu juga keluar air mani dengan sengaja. Kalau dia mimpi, tengok mimpi mengeluarkan mani, tak apa, tak batal. Tapi kalau dia sengaja mengeluarkan air mani dia, batal puasa. Kalau tiba-tiba dia terlupa dia puasa, dia makan habis pinggan tu, member pun kata jangan tegur, biar dia makan. Member pula bagus punya member, dia makan. Aku rasa dia cakap aku biar puasa tadi, tak aku nampak dia makan tu. Jangan tegur, makan, biar dia makan. Lepas dia makan, dia main jumpa member. Oh, sedap kau makan ni. Bukan kau kata aku tadi aku puasa. Alamak, aku puasa, dia kata. Apa hukum dia? Sah, boleh teruskan puasa. Boleh teruskan puasa. Jangan teruskan makan. Tapi member tu, kalau member baik hati, dia bagi tahu, tengok dia puasa tu nah. Kita kata bagi tahu dia. Cepat-cepat masak supaya dia jaga puasa dia. Jadi dia pun, alamak aku lupa. Teruskan puasa, jangan teruskan makan. Macam sahur kan kadang bab sahur tadi saya lupa. Bab sahur ni waktu terakhir makanan boleh masuk ke rongga kita bila azan. Imsak tu adalah standby kita. Kalau kita terlepas waktu imsak masih lagi boleh makan. Cuma janganlah tiap-tiap hari borderline. Asyik-asyik ambil dia panggil boleh makan. Waktu azan boleh lagi, dia kata ustaz mengajar tu. Kalau azan makanan masih ada kat tangan, mau ada kat mulut, habiskan yang ada kat mulut tu. Minum air yang kat tangan tu. Dia kata ustaz ajar macam tu boleh. Memanglah boleh, tapi janganlah tiap-tiap hari macam tu. Duk standby je kerja dia. Tunggu azan. Azan pun minum. Lepas tu dia tanya pula ustaz, azan tu sampai mana ustaz kita boleh makan? Ada orang kata Allahu Akbar, Allah kena berhenti dah. Ada kata habis azan, la ilaha illallah. Dia pun cari pasang radio bila azan paling panjang. Allah nak boleh habis la ilaha illallah. Dah sepinggan nasi pula habis dia. Jadi waktu masuk waktu azan tu kira patutnya berhenti. Melainkan masih yang bersisa di tangan kita, ada bersisa pada mulut kita, telan dan habiskan minum air itu. Boleh? Apa dia? Dalam pinggan tu ambil simpan dalam tupperware lah. Mereka habis juga dalam pinggan tu. Kalau 10 minit pula nak berhabis tu. Baik. Jadi perkara yang membatalkan puasa tu yang kita sebut tadi. Okey. Kalau dia terlupa makan dan minum dalam keadaan tak sengaja, dimaafkan. Ada kes yang istimewa, dia terlupa atau tersangka dah masuk waktu. Padahal belum lagi. Dia dah tunggu masjid azan. Tiba-tiba besok tu baru dia tahu masjid buat pengisytiharan, siapa yang buka puasa maghrib dengan azan masjid tersalah. Bila tengok jam salah, dia terawal 3 minit. Apa jadi? Ada pandangan yang kata sah, ada pandangan yang kata suruh ganti balik. Tapi melihat kepada hadis tersalah tadi dimaafkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kesalahan. Tapi kalau dia nak ambil jalan selamat, ada pandangan-pandangan Jabatan Mufti, dia suruh ganti balik sebagai langkah berjaga-jaga. Takut kawan tu dia kata tak masuk lagi. Dia tahu dah tak masuk lagi, 3 minit lagi. Tapi bila dah azan, dah azan makan dia kata. Takut itu keadaannya, maka sebab ada orang dia kira dia tak tengok pada time, dia kira waktu. Ada dia Vietnam satu ajaran sesat, puasa dia boleh makan dalam gelap. Sebab dia kata malam. Ambil hukum malam. Selama dalam gelap boleh makan. Jadi dia tutup pintu, tutup tingkap, tak ada cahaya, makan dalam gelap. Ajaran sesatlah, jangan ikut pula. Baik, jadi itu berkaitan dengan puasa. Adapun orang yang tidak diwajibkan baginya puasa, seperti orang yang uzur kedatangan haid, orang musafir, orang musafir
kemudian orang yang menyusukan anak, ataupun orang yang sakit tak boleh puasa, mereka ni diberi keuzuran oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak berpuasa dan menggantikan puasa pada hari-hari yang dia boleh ganti. Apa keadaan kalau tiba-tiba dia tidak termasuk kategori yang diberi rukhsah, tapi dia nak buka dan nak ambil hari lain ganti? Boleh faham? Contohnya dia ni musafir. Musafir diberikan rukhsah, keringanan untuk berbuka. Orang haid dan nifas memang tak boleh puasa. Orang yang menyusu, sampai susu dia kering kalau dia tak puasa. Kalau dia puasa, susu dia kering, anak dia pula kena puasa juga. Jadi dia kena makan supaya ada susu untuk anak dia. Maka dia dibenarkan untuk berbuka. Makan. Mana nak jaga anak dia. Orang yang sakit, doktor kata sakit ni dia tak boleh puasa. Jangan sakit luka bandage kat ujung jari ni. Dia kata saya MC hari ni tak boleh puasa. MC sakit jari, bukan MC puasa. Asal ada MC je tak nak puasa. Puasa yang doktor kata tak boleh puasa, dia kena makan ubat dan sebagainya, memang doktor ni diberi izin. Tiba-tiba dia tak masuk kategori ni, dia nak berbuka puasa, tak apalah nanti aku gantilah hari lain. Hari ni kebetulan member dia tak puasa, member dia tak boleh solat. Dia boleh solat, tapi member dia ajak makan. Dia kata tak apalah, you gantilah hari lain. Kita ganti sama-sama, kita buka sama-sama. Pasangan orang lelaki janganlah buat. Boleh ke tak dia berbuka atas alasan tersebut? Tak boleh. Haram. Haram berbuka puasa tanpa keuzuran syar'i. Dia kena ada keuzuran yang dibenarkan syarak yang tadi. Dia haram untuk berbuka tapi dia boleh dia buka kan. Buka boleh, dosa lah. Haram untuk dia buka. Jangan saja-saja buka puasa kalau tak ada uzur syar'i. Dosa besar. Dan pada orang ni, kalau dia ganti sekalipun, kita bimbang. Takut-takut ganti sudah tidak valid untuk dia. Sebab dia berbuka bukan dengan alasan yang dibenarkan. Boleh ganti, tapi Allah Ta'ala nak terima tidak, itu urusan di sisi Allah, kita tak tahu. Kalau orang yang ada keuzuran syar'i, itu Allah yang izinkan. So sekarang ni kalau Allah yang izinkan, buah kata, okey, mu boleh mari hari ni, boleh cuti hari ni, tapi kena ganti hari lain. Okey. Tapi kalau buah kata, you tak boleh cuti, dia langgar juga perintah. Dia kata tak apalah bos, nanti saya ganti hari lain. Buah kata tak boleh cuti. Apa tindakan yang akan berlaku? Boleh sampai ke tahap buang kerja. Boleh sampai ke tak tertib. Bukan masalah ganti, masalahnya Allah izin ke tidak dia buka. Sekarang ni isu dia, Allah izin ke tidak. Kalau dalam senarai uzur syar'i, haid dan nifas, bermusafir, menyusu ataupun menyusu, kemudian sakit yang dibenarkan untuk berbuka, sakit yang memang tak boleh puasa, dibenarkan. Tapi kalau dia kalau tak ada alasan ni, tiba-tiba dia berbuka tanpa alasan, dengan kata dia tak apalah nanti kita ganti hari lain, maka dia telah melanggar kefarduan puasa dan dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh kena ambil tu, bahaya. Kemudian sampailah petang, dia pun masuk waktu dia berbuka. Ada tak perkara-perkara lain yang dia boleh buat selama hari dia berpuasa tu? Boleh, iaitulah amalan berdoa juga. Kata Nabi SAW, antara doa mustajab ialah doa orang berpuasa sehinggalah dia berbuka. Maka sekarang ni antara ibadat yang kita boleh buat seiring dengan puasa ialah banyakkan berdoa. Makin hujung makin afdal, makin hujung makin afdal. Sebab apa? Keadaan diri kita dengan puasa kita makin lama kita punya mujahadah, struggle-nya, susahnya kita, laparnya kita, makin hujung makin kuat, makin hujung makin kuat. Makin lama makin hujung makin mustajab doanya. Sebab tu antara waktu doa paling mustajab bagi orang yang berpuasa
ialah dia berpuasa sebelum waktu dia berbuka. Dia berdoa sebelum waktu berbuka. Tengah-tengah nak buka puasa tu, doa. Pasal apa? Itu kemuncak keadaan dia berpuasa. Dia telah menjalani puasa 13 jam. Sejam yang terakhir, maka dia guna untuk berdoa. Itu yang terbaik. Sekarang ni boleh juga doa, tak ada masalah. Termasuk doa mustajab untuk orang berpuasa sepanjang waktu dia puasa. Bila masuk azan maghrib, maka dia pun sebaik-baik amalan adalah mendahulukan buka puasa daripada salat, macam kita sebut tadi. Kerana Nabi SAW kata, keadaan umatku yang terbaik selama dia menjaga puasa, mengawalkan berbuka puasa. Mengawalkan berbuka puasa. Maknanya azan terus makan. Yang ni rasa tak ada khilaf ni. Kalau tak sunat pun memang dia bantai siap-siap dah ni. Okeylah, tak apa, tak ada masalah. Okey, lepas daripada tu, apa lagi amalan yang kita nak buat sepanjang Ramadan kita ni? Selain daripada puasa yang kita detailkan tadi. Selain daripada tarawih yang sunat. Okey. Tarawih ni ada satu perkara yang kita kena jaga. Sama ada kita nak salat 8 pun boleh, nak salat 20 pun boleh, nak salat 2 pun boleh sebenarnya. Seringan-ringan salat malam adalah 2 rakaat. Tapi bukan nak suruh kempen ni, nak kata hukum. Ada satu hadis, Nabi kata, siapa yang salat dengan imam sampai imam habis, maka dia dapat pahala menghidupkan sepanjang malam. So berdasarkan hadis ni, hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kita faham beberapa hukum. Pertama, hukum salat malam Ramadan berjamaah. Salat malam ni, salat tahajud, biasanya berjamaah ke biasa salat masing-masing? Masing-masing. Kebanyakan waktu Nabi SAW salat masing-masing. Tapi dalam Ramadan, oleh kerana ada hadis ni, afdal bagi salat dalam salat malam di bulan Ramadan dengan imam. Dengan imam. Kecuali dalam keadaan seorang hafiz Quran, dia nak mengulang Quran, imam baca tak habis, dia nak baca Quran sampai habis, maka dia salat dia sendiri, itu dibenarkan. Atau dia nak salat dengan family di rumah dia, ada bacaan-bacaan dia dan sebagainya, dia tak mampu nak pergi salat di surau, dia salat rumah dia. Tapi hukum salat malam berjamaah disunatkan dalam bulan Ramadan yang kita panggil salat tarawih. Dia termasuk qiyamul lail. Okey, satu. Yang kedua, kelebihan salat bersama imam sampai habis. Sama ada imam salat 8 ke imam salat 20, kalau dia salat dengan imam sampai habis dengan imam, dia dapat gandaan pahala salat tu, dia dapat gandaan seperti menghidupkan sepenuh malam. So ikhtiarkan habis dengan imam. Dia bertanya, ustaz, biasanya kita pergi semayang, imam solat 20, kita 8, lepas tu kita belah. Orang yang buat keadaan ni, pertama, memang dia nak ambil yang sunatnya 8. Yang kedua, setengah orang tu dia nak siap cepat. Kalau nak solat 8, carilah masjid yang solat 8. Kalau nak solat 20, cari masjid solat 20. Sebab hadis tadi, siapa yang salat dengan imam sampai habis, itu fadilat dia. Hadis Nabi. Masjid tak ada sekarang ni, masjid semua 20. Surau mungkin ada. Pergi salat dekat dengan surau tu yang salat 8. Apa hukum kalau dia salat 8 belakang imam 20? Dia kata apa? Kalau salat 8 belakang imam 8 sampai habis. Pukul 10 suku pun baru habis. Pasal orang yang baca 8 dia baca panjang. Habis tu kita solat belakang imam 20 yang baca pendek, tapi sekat 8 kita belah. Itu lagi cepat. So dia nak cepat tu. So kita kata hukumnya sah, tak ada masalah. Boleh pahala salat 8 rakaat tu, insya-Allah. Tapi ada tak kelebihan salat dengan imam sampai habis sehingga dia dapat fadilat menghidupkan sepenuh malam? Tak boleh. Hilang fadilat tersebut. Jadi kalau kita nak kelebihan pahala salat malam sepenuh malam dalam bulan Ramadan, salatlah dengan imam sampai habis. Kalau nak salat 8, cari yang 8. Kalau nak salat 20, cari 20.
Kalau terjebak di tempat 20, yang akan 8. Siapa-siapa? Alah 20. Selah dengan imam sampai habis. Dah lepas tu sediakanlah minyak angin dah pos-pas tu. Lenguh panjang pula tak imam dia baca. Okey, itu solat. Solat tarawih. Apa lagi kita boleh buat dalam mengisi Ramadan kita? Umrah. Sempat lagi ni nak register nak pergi umrah ni. Kalau siapa dah pergi umrah, alhamdulillah. Umrah dalam bulan Ramadan pahala dia sama seperti haji. Batu orang pakar nak pergi umrah bulan Ramadan. Ada riwayat kata sama seperti haji dengan Nabi. Al-umratu fi Ramadan ka hajjatin ma'i. Seperti Ramadan, seperti buat haji dengan Nabi. Besarnya pahala umrah dalam Ramadan. Lepas tu boleh pakai isi borang lah. Saya tak bawa, saya tak ada travel, bukan kempen ni. Tapi nak sebut kelebihan. Ustaz, saya tak ada duit nak pergi. Ustaz, saya ada satu amalan yang boleh kita dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Saya tengok kat masjid-masjid ada disiarkan dalam skrin dia sekarang ni. Pahala tu. Amalan apa? Yang kalau dia buat, dia boleh pahala haji dan umrah yang sempurna. Bahkan Nabi sebut sempurna tu 3 kali. Yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Amalan apa? Salat subuh berjamaah di masjid. Duduk dalam masjid selepas subuh, berzikir, baca Quran sampai waktu duha. Kemudian dia salat duha 2 rakaat, barulah dia balik rumah. Siapa yang buat macam ni, dia dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Ustaz, saya kerja, tak boleh nak buat. Kan kita ada hari cuti. Ikhtiar hari cuti kita, pergi solat subuh berjamaah di masjid, stay dengan kuliah subuh. Biasa ada kuliah subuh. Stay kuliah subuh. Kalau kuliah subuh berhenti awal, stay lagi. Tapi sekarang ni kuliah subuh 7.30. Syuruk pukul apa? 7.30 jugalah lebih kurang. Lepas tu tunggu dalam sekitar 7.40, 7.45 kita salat 2 rakaat. Lepas tu baru kita balik rumah. Dapat pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna berdasarkan hadis Nabi SAW. Istimewa. Apa lagi yang kita boleh buat dalam Ramadan untuk mengisi Ramadan kita? Banyakkan bersedekah, betul. Sedekah dalam Ramadan ni istimewa. Nabi SAW orang paling pemurah dah. Tapi sifat kedermawanan Nabi paling utama berlaku dalam bulan Ramadan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi dalam Ramadan pemurahnya seperti angin yang berlalu. Keluar je bagi je, bagi je, bagi je. Tak kira dah. Kita kadang-kadang kita save, simpan sedekah kita untuk duit raya. Duit raya baru kita nak bagi. Masa orang datang minta derma untuk Ramadan, kita tahan. Pasal apa? Duit raya ni kita nak bagi duit raya. Kita telah orang panggil apa? Melebihkan hari raya yang insya-Allah pahala dia besar. Tapi yang lebih besar daripada tu ialah sedekah dalam bulan Ramadan. Dalam sedekah Ramadan ni, oleh kerana Allah Ta'ala tak nak terlepas hamba-hambanya daripada kelebihan sedekah di bulan Ramadan, ada satu kefarduan lain berkaitan sedekah di bulan Ramadan, iaitulah zakat fitrah. Zakat fitrah ni adalah sebenarnya sedekah wajib di bulan Ramadan. Sebab itu hukumnya wajib pada setiap individu. Dan asalnya adalah dikeluarkan dengan makanan yang kita makan. Kalau kita makan beras, zakat beras kita keluarkan bagi ke orang miskin. Kalau kita makan kurma, ambil kurma bagi kepada orang miskin, makanan asasi. Kalau kita makan gandum, makan roti, bagi gandum segantang untuk orang miskin. Itu asasnya. Kemudian setelah berlaku perubahan masa, ada pandangan-pandangan di Malaysia ni diambil mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i tak boleh, mesti dengan makanan. Siapa yang kata dia mazhab Syafi'i, betul-betul nak pegang mazhab Syafi'i dalam masalah ni, dia bagilah zakat dengan makanan.
Mazhab Hambali pun makanan. Sunnah Nabi pun, Nabi keluarkan zakat dengan makanan, zakat fitrah. Kalau dia nak ambil mazhab Hanafi, bayar dengan nilai, ingat nilai makanan. 7 ke 14, 21 tu sebenarnya nilai makanan. Sebab tu kenapa ada 7? Kenapa ada 14? Kenapa ada 21? Sebab nilai beras yang berbeza. Kalau beras tempatan untuk 3 kilo tu dia lebih kurang 2.4 sekian-sekian. Ambil lah. Lebih kurang 2,5 kilo atau 3 kilo. RM7 tu untuk segantang beras tempatan. Kalau dia makan beras import, takkanlah harga dia RM7. Beras import, dia beli mahal. Dia keluarkan zakat dengan nilai RM14 sebab dia makan beras mahal. Kalau dia makan beras basmati, beras herboponi, beras Kashmir, mahal, maka hak ni patut dia keluar dengan beras hak dia makan tu lah. Bagilah 21 nilai dia. Tapi yang sebaik-baiknya kalau nak ikut sunnah, bagi beras tu betul. Saya 2-3 kali dah kita kempen benda ni dan alhamdulillah adalah sambutan. Sebab asal zakat fitrah ni dikeluarkan pada penghujung Ramadan, bukan di awal Ramadan. Kaunter-kaunter zakat tu sebagai wakil sahaja untuk diserahkan kepada orang miskin. Tapi sebenarnya dia mesti dikeluarkan sampai kepada orang miskin sebelum hari raya untuk mereka ada makanan pada hari raya. Itu asal hikmat dia. Kalau bagi awal, habis. Hari raya tak ada apa dah tinggal. Zakat fitrah ni, waktu sebenar dikeluarkan pada malam hari raya. Berakhir Ramadan, nampak anak bulan Syawal. Habis. Masa tu, wajib keluarkan zakat fitrah. Sampai bila waktu dia? Sebelum solat raya. Tu je waktu dia. Waktu asal zakat fitrah. Tapi ulama bahas, dibenarkan bagi keluar 1 atau 2 hari sebelum, takut-takut pengurusan zakat tak sempat nak settle semua. Jadi itu asal waktu. Tapi pak kita oleh kerana ambil dengan nilai, dah 1 Ramadan, tak bila duduk dah dekat kaunter zakat tu. Nak kumpul. Kena ingat, dia bukan mengeluarkan zakat kita masa tu. Kita mewakilkan dia untuk keluarkan zakat bagi pihak kita. Dan zakat fitrah ni hanya kepada orang miskin, bukan asnaf 8 yang seperti zakat harta. Berpayah. Lain. Sebab tu kita ambil asal, ikut yang sunnah. Biasa dekat-dekat raya, kita balik kampung kan. Kita balik kampung. Pagi raya kita tengok ada orang miskin banyak. Saya balik kampung saya kat Pasir Mas. Memang kita ajak anak-anak hari sebelum raya order beras. Kira-kira berapa untuk family kita, ada kawan-kawan yang tolong wakilkan pula, kita beli beras. Banyak beras, berkampik-kampik beras. Buat tim task force kita, bawa anak-anak dalam kereta, bawa kereta pergi cari orang miskin. Kami sambil nak ajar anak-anak ni, nak suruh dia tengok macam mana keadaan orang miskin kat kampung. Dia duduk bandar tak pernah tengok orang susah. Walaupun orang susah ada, tapi tak nampak depan mata dia. Dia duduk sekolah, pergi balik rumah. Sekolah balik rumah. Tu je. Pergi mall. Bila nak kita tengok orang miskin? Balik raya kita didik dia. Saya pun bawa anak pergi. Beras dalam bonet penuh. Tanya Tok Imam. Imam, mana ni orang asnaf layak terima zakat? Dia bagi senarai. Ada setengah-setengah kita jumpa kat masjid, orang miskin mari. Orang paling best, kita pergi cari orang miskin. Ini saya buat dengan anak-anak saya. Kalau nak buat juga boleh. Zakat fitrah mengikut sunnah yang asal. Bagi dengan makanan, beras. Saya tahu, beras kat Kelantan, kita makan beras siam. Beras import lah. Beli beras import, tak bagi beras tempatan. Kalau bagi beras tempatan, satu, bukan jenis kita makan. Yang kedua, orang sana pun dah biasa makan beras siam. Memang kita beli beras siam. Dia pack 5 kilo, tanya, sampai satu rumah. Okey, ni ada berapa orang? Orang berapa hari gini. Okey, ni layak kita bagi 3 beg 5 kilo bagi.
ni 2 beg, abang bawa 3 beg. Ni abang bawa 2 beg. Adik pula bawa. Bawa lah budak-budak bagi kat orang miskin. Dia nampak. Satu ketika saya pergi satu rumah, seorang suami, ketua keluarga, ada isteri, ada anak-anak kecil ramai. Anak-anak kecil dia ramai. Sampai anak kecil dia ramai, saya pun tengok, Allah kesiannya. Saya katakan anak yang ni bagi satu beg 25 kilo, satu kampik letak atas tangga rumah dia. Pasal anak ramai, orang susah. Bila saya pusing belakang naik kereta, saya tengok suami tu menitik air mata. Saya kata, ya Allah, inilah hikmatnya kenapa kita bagi direct kepada orang miskin dengan makanan. Sebab ada orang tak ada makanan di pagi raya. Jadi sedekah di bulan Ramadan ni besar pahala dia. So kalau kita boleh sedekah sekadar buat juga. Tajuk orang buka puasa dan sebagainya. Baik, insya-Allah masa kita itu yang dapat saya kongsikan dengan para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mudah-mudahan Ramadan kita kali ini bermakna dan kita rebutlah pahala sebanyak-banyaknya. Selain daripada itu, baca Quran, zikir banyak-banyak, buat baik, semua amal ibadat kita buat agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kali ini cukup bermakna bagi kita. Dan bila berakhirnya Ramadan, kita keluar dari Ramadan dengan pahala yang bertimbun bersama dosa yang terampun, insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ramadan, adakah pahala kita tu kalau kita dah bagi sebelum Ramadan tu boleh sama ke dengan bagi semasa Ramadan? Ya, betul. Kita anggap dengar soalan tadi ya. Orang infak sebelum Ramadan tapi untuk program dalam Ramadan. Dikira pahala waktu kita bagi ke, dikira pahala waktu dia digunakan. Kita harap mudah-mudahan dia menjadi wakil untuk kita. Dia bukan penerima, dia wakil untuk uruskan zakat kita, wakil untuk uruskan infak kita. Bila berlaku perkara tu dalam Ramadan. Jadi mudah-mudahan pahala tu dapat waktu dia dilaksanakan, insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah. Ya. Ada. Solat tarawih ini setahun sekali. Ya. Jadi katakan jemaah niat 2 rakaat. Tapi imam buat 3 rakaat. Oh, witir. Tak. Salat witir. Solat tarawih. Salat tarawih 3 rakaat macam mana dia buat? Kan daripada 20 tu ada satu part tu dia buat 3 rakaat. Dia tersilap. Dia tersilap. Atau silap tak ada masalah. Macam tapi saya mungkin macam mana daripada 2 rakaat tarawih jadi 3 tu? Mungkin ni imam dia lupa rakaat. Jadi dia lebihkan 1 rakaat. Imam. Dia ikut je imam, tak ada masalah. Dia ikut je imam. Jadi kalau tiba-tiba solat bersama imam, imam tambah ke, imam kurang ke, kita ikut imam. Kalau dia kurang, kita kata subhanallah. Lepas tu imam tambah, kita tambah dengan imam. Lepas tu dia sujud sahwi. Kalau dia bagi 3 rakaat, tetap juga dia sujud sahwi lah sebab dia terlupa tadi. Okay? Dia tambah rakaat, dia sujud sahwi, kita pun sujud sahwi dengan dia. Tapi kalau dia nak buat, naik 3 rakaat, tambah lagi 1 cukup 4. Boleh je, solat malam boleh je 4 rakaat. Tapi dalam kes tadi, kita ikut imam. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat tadi soalan berkaitan salat witir. Witir, saya tambahlah pasal dia berkait dengan soalan. 3 rakaat, kadang-kadang imam ni dia tak bagi tahu dia nak buat 3 rakaat 1 salam. Kita dah ingat dia bagi 2 rakaat, kemudian angkat takbir lain 1 rakaat. Tiba-tiba pada rakaat yang kedua terus naik salam. Kita pula niat tadi solat witir 2. So macam mana? Dia sebenarnya solat witir 2 rakaat ni tak ada niat witir macam tu. Sahaja aku solat witir 2 rakaat. Ada ke tak niat macam tu? Jawapan dia tak ada. Niat tu tak valid dah. Sebab witir-witir ganjil. Macam mana aku solat ganjil 2 rakaat? Faham tak? Sebenarnya solat witir ni memang 3 rakaat. Cuma kita buat 2 salam. Dia dah berlaku dah dengan 1 niat untuk 2 salam tu. Boleh faham? Solat witir ni solat ganjil. Maksudnya ganjil. Sahaja aku solat ganjil 2 rakaat.
Dia tak berlaku. Sebenarnya kita dah solat saja, aku solat sebahagian daripada witir 3 rakaat sepatutnya. Kalau kita nak susun niat tu by word. Tapi sebenarnya tak berlaku word pun tak apa. Allahu Akbar, aku solat witir 3 rakaat 2 salam tu. Dia berlaku macam tu. Niat witir tu ganjil. Dia tak berlaku witir 2, witir 4. Tak, witir ni sama ada 3, 1, 3, 5 tu witir. Jadi aku sahaja aku solat witir. Kalau dia nak 9 rakaat tak apa, tak rakaat apa, sahaja aku solat sebahagian daripada witir 3 rakaat kerana Allah Taala. Dia bagi salam, kemudian naik, sambung lagi 1 rakaat. 2 dan 1. Maknanya kalau dia niat 2, sebenarnya dia dah termasuk niat 3. Dengan lafaz witir tu sebenarnya 3 dah. Boleh faham? So, bila imam naik, dia just naik, follow je imam, tidak menjadi masalah bagi dia dalam niat dia. Boleh faham tak? Maksudnya yang satu tu tak perlu sebut rakaat satu. Tak sebut, tak perlu sebut pun tak apa. Dia dah berlaku dengan satu niat sebenarnya. Itu nama witir. Tapi kalau dia satu tu dia nak sebut satu lagi, dia ulang balik, tak ada masalah. Dah berlaku pun dan dia ulang balik, tak ada masalah. Boleh faham tak? Yang belakang tadi nak tanya apa? Peningkatan harga beras tak ada efek dengan harga zakat fitrah. Melaka tak ke? Melaka tak ada. Setakat ni kita Berapa semalam ni rasa tu? elektrik naik ke tak lagi? Saya pun lupa. Dah naik dah? Naik dah. Matu dia tanya tu. Cik baik zakat tak ikut tarikh elektrik dah. Pasal ikut status kan. Pasal nak, dia kira dengan beras. Kalau harga beras naik, kita tengok jabatan agama macam mana. Jabatan agama. Sebab tu saya kata yang sebaik-baiknya asal beli beras sendiri, bagi orang miskin sendiri, itulah lebih afdal. Sunnahnya macam tu. Tapi kalau jabatan agama dia dah ambil fikir, dia kata bayar bagi harga beras sekian-sekian, kita tunggu berapa jabatan majlis agama akan keluarkan nilai zakat semasa. Kalau berasa takut juga, dia kata, aku rasa beras naik, kenapa RM7 juga macam tahun lepas. Aku beli pun tak dapat harga RM7, macam mana? Ambil RM14. Okey, supaya kita selesai. Maksud daripadanya adalah kefarduan kita. Kita kena ingat, ini adalah tanggungjawab zakat yang wajib. Sebab tu saya lebih suka beli beras, saya bagi. Sebab kita beli orang kita makan. Kita makan beras mahal, kita bagi beras mahal. Waktu saya kumpulkan zakat dengan orang di Ampang dulu, saya jadi imam masjid Ampang, orang Arab. Orang Arab ni biasanya memang dia mazhab, sama ada ikut mazhab atau ikut sunnah, dia bagi kat kita beras untuk bayar zakat kepada orang miskin. Saya pun kata tak apa, saya ikut tanggungjawab untuk terima zakat beras daripada orang-orang Arab. Dia mari bagi beras kat masjid penuh. Antara yang menakjubkan pada pandangan saya, dia beri memang kalau dia makan basmati, ada satu basmati tu pack 3 kilo, saya ingat RM60, 50 lebih 3 kilo basmati. Mahalnya, tapi dia bagi yang tu, bagi kat masjid. Saya pun Allah. Bila saya pergi ke orang miskin, dia bagi, dia kata, Ustaz terima kasih, seumur hidup saya tak pernah makan beras ni. Saya kata, ya Allah, inilah hikmat macam mana nilai berkongsi di pagi raya, makanan orang kaya boleh dimakan oleh orang miskin. Pasal apa? Sebab kita bagi dengan makanan. Kalau kita bagi dengan duit, selamanya dia tak akan makan apa yang orang miskin makan, orang kaya makan. Nah, dia seronok, ya Allah, dia kata, Ustaz terima kasih Ustaz, saya tak pernah makan beras ni. Pasal orang tu bagi beras yang memang bukan basmati hak kita kata kita cari basmati, hak murah sekali. Dia tak, basmati dia memang hak mahal. Saya pun lupa brand apa dah gitu, tapi mahal basmati dia. Ustaz, kalau kita bayar zakat macam harga yang premium yang RM1 tu, dia akan bagi kepada asnaf yang premium tu, atau kita dapat yang Itu bahagian urusan pusat zakat lah. Pusat zakat dia ada mekanisme dia. Cuma kalau kita nak betul-betul pasti, kita bagi sungguhlah. Kalau kita kata, Ustaz boleh tak saya nak buat double, ni pasal ada resip, ambil resip ni bagi. Tiba-tiba saya nak bagi orang miskin balik kampung, nak buat macam Ustaz buat juga, bagi kepada orang miskin beras, makanan semua. Tapi beg makanan beras lah hak jadi lah. Kalau bagi minyak, bagi gula tak jadi zakat lah. Sebab zakat dengan makanan asasi. Jangan dia kata, Ustaz boleh tak saya beli gula 1 kilo, minyak 1 pack, lepas tu telur 1 ni.
Kemudian saya bagi niat zakat fitrah, tak berlaku. Zakat fitrah berlaku dengan makanan asas. Okey. Allahu taala alam. Terima kasih. Ada lagi soalan ke? Tak ada ya? Ustaz, sebenarnya ada dua soalan yang agak macam menarik sikit lah yang kita dah bincangkan pada hari Isnin hari tu. Dia ada simpan tu main-main lah. Orang pergi makan selalunya ilmiah lah. Oh, masya-Allah. Jadi soalan yang pertama Ustaz, apa hukum dia untuk puasa-puasa yang kita tinggalkan pada zaman jahil? Ya, tak ada. Kan? Jadi bila sekarang kita nak ganti balik, ada yang berpendapat dia sampai puasa 2, puasa 3, dia kali dengan berapa tahun dah puasa tu ditinggalkan. Okey. Lepas tu daripada segi pembayaran fidyah. Macam mana tu kalau Ustaz boleh share? Baik, pertama sekali puasa memang kena ganti kalau sudut asal, ganti sebelum masuk tahun yang selepas yang sebelum masuk tahun selepas tu, jangan sampai masuk tahun baru kita belum ganti. Jadi ganti tu wajib. Kalau masuk dia kena ganti puasa dan bayar fidyah. Dua, double. Bukan kata tak ganti bayar fidyah saja, dia kena ganti puasa dan bayar fidyah. Dua. Kalau dia masuk next tahun selepas tu, apakah berganda juga bilangan hari puasa atau berganda fidyah puasa? Jawapan dia tidak berganda. Tak berganda. Cuma taubatnya kena lebih. Taubat kena berganda. Okey, dari sudut hukum ganti, tetap ganti bilangan hari yang dia tak puasa. Dari sudut fidyah, dia ganti, dia bayar fidyah untuk satu hari yang tidak ganti puasa, satu panggil orang fakir miskin. Cuma kalau yang dah lama-lama tu, dia taubat dah sesungguh-sungguh kepada Allah sebab dulu dia banyak tak tahu, sekarang ni baru dia tahu. So dia beristighfar. Fidyah dari sudut hukum yang sahih, ada yang pandangan kata berganda, tapi yang benar dia tidak berganda, cuma taubat dia kena lebih lah. Okey, taubat dia kena lebih. Wallahu taala alam. Ya. Bulan puasa ni orang miskin sahaja, bukan asnaf. Ya, asnaf zakat fitrah sebenarnya tak berlaku kepada seperti mana asnaf yang zakat harta. Untuk fakir miskin sahaja. Okey, Ustaz, yang ni soalan kedua. Yang ni yang banyak pandangan lah, pandangan. Tapi kita tak ada jawapan lagi. Soalan kedua, bagaimana sekiranya suami isteri bersama di siang hari pada bulan puasa. Jadi maknanya puasa dia batal. Jadi apa hukum dia dan cara penggantian puasa? Kalau yang ni kena detail pasal ada hadis. Sebab ramai pengantin baru, Ya, saya pasal ni ada hadis, saya nak cerita hadis tu berkaitan dengan cerita ni. Ada telah berlaku seorang sahabat, memang dia berlaku persetubuhan dalam bulan Ramadan. Kalau dia terlupa boleh? Baik. Okey. Pertama, bersama suami isteri di siang hari Ramadan secara hukumnya memang haramlah membatalkan puasa. Dia bukan membatalkan puasa, tak apalah kita macam cakap tadi, tak apalah biar batal lah nanti kita ganti balik. No. Dia bukan, kalau dia bukan orang yang dibenarkan berbuka, dia tak boleh sengaja batalkan puasa dia. You pengantin baru ke, you pengantin lama ke, no excuse, sama. Okay? Kalau dia nak cium suami isteri atau bercumbu dalam bulan Ramadan, boleh selama dia ni boleh jaga diri dia. Jangan sampai berlakunya persetubuhan, itu tak apa. Hukum bersentuh-sentuhan, cium pipi boleh berlaku dalam Ramadan. Tapi hukum bersetubuh di bulan Ramadan haram. Ini haram.
Kemudian kalau berlaku, dia kena bayar kafarah. Kafarah bukan fidyah, ni penebus, kifarah dia. Kifarah ni ada cerita dalam hadis riwayat Al-Imamul Bukhari dan Muslim, di mana seorang sahabat nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan, sewaktu kami sedang duduk dengan Nabi, tiba-tiba datang seorang lelaki. Dia kata, "Ya Rasulullah, habislah aku. Binasalah aku." Nabi kata, "Apa yang binasa?" Dia kata, "Aku telah bersama dengan isteriku sedang aku berpuasa dalam siang hari Ramadan." Kata Nabi SAW, "Apakah kamu ada hamba yang kamu nak bebaskan, merdekakan?" Maknanya, kalau berlaku juga, kamu kena merdekakan seorang hamba. Dia kata, "Tak ada." Kemudian Nabi SAW kata, "Apakah kamu mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut sebagai ganti 1 hari itu? 1 hari kerana bersetubuh di bulan Ramadan, kafarah dia 2 bulan berturut-turut puasa." Bayangkan. Sebab tu saya kata tadi, bukan main-main benda ni. 2 bulan berturut-turut, which is you kena berturut-turut. Kalau miss 1 hari, you kena mula balik daripada awal. Puasa. Kalau wanita tu uzur, tak apalah, dia berhenti waktu uzur, kemudian dia sambung balik. Tapi kalau suami tu ni, dia kena berturut-turut. Miss 1 hari, dia kena start balik. 2 bulan mutatabi'ain, 2 bulan berturut-turut. Sahabat ni kata, "Aku tak mampu, aku tua dah." Kalau Nabi SAW kata, "Apakah kamu boleh bagi makan 60 orang fakir miskin?" Dia pun kata, "Aku pun tak ada duit." Tak ada duit. Kemudian Nabi SAW duduk dengan, ada tiba-tiba datang orang mari bagi sedekah dekat Nabi 1 bekas daripada kurma. Sampai begitu, bila Nabi terima hadiah atau sedekah kurma tu, Nabi tanya, "Mana tanya hukum tadi?" Dia kata, "Aku." "Mari sini." Nabi kata, "Ambil kurma ni yang sedekah, aku bagi kat kamu untuk kamu bayar bagi sedekah 60 orang fakir miskin." 60 orang fakir miskin. Dia boleh 60 orang fakir miskin atau 1 orang miskin 60 hari. Berlaku juga boleh. Sama ada kita kata fidyah kita 30 hari atau berapa hari, 10 hari contohnya, kita boleh bagi kepada 10 orang fakir miskin, atau orang miskin yang sama selama 10 hari. Boleh berlaku. Jadi sahabat ni bila terima bekah tu, dia pun kata apa? "Ya Rasulullah, ada lagi ke orang fakir, lebih fakir daripada aku di Madinah ni? Aku nak bagi kat siapa? Aku paling fakir di Madinah." Bijak juga dia ni. Lalu dia kata, "Aku lepas." Maknanya dia kata, kalau boleh buat balik rumah aku lah bagus. Bukan tak ada makanan kat rumah ni. Lalu Nabi SAW pun tertawa dengan soalan dia. Nabi kata, "Balik makanlah kepada keluarga kamu." Maknanya dia bagi makan ke anak-anak dia. Sebagai kafarah, dia kena bayar 60 orang fakir miskin ataupun 60 cupak makanan untuk seorang. Berdasarkan hadis ini, kita tahu kafarah bersetubuh di siang hari Ramadan. Besarnya kesalahan sehingga kena bayar kafarah. Apa dia? Mula sekali, kalau mampu memerdekakan hamba. Zaman kita tak ada hamba. Tahap yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut bagi yang mampu. Bagi mampu. Dia tak boleh kata, "Ustaz, saya tak nak lah, saya nak ambil yang bawah." No, kalau you mampu 2 bulan, 2 bulan ni kena buat. Melainkan kalau you uzur, sakit dan sebagainya, tak boleh. Doktor kata you tak boleh puasa 2 bulan tu, nanti kamu mati. Kalau doktor kata gitu, okeylah. Tapi kalau doktor kata boleh, you kena puasa. Dia kemampuan dia. Kalau tak mampu juga, bagi 60 orang miskin makan. Besarnya kefarduan. Kalau dia tak mampu dah. Baik. Adapun di malam hari Ramadan, itu dibenarkan, dan ini adalah kelebihan yang Allah bagi kepada umat ini berbanding orang-orang dulu. Orang dulu berpuasa
dia boleh bersama isteri sebelum dia tidur. Malam dia buka, sebelum tidur, dia tidur je dah habis waktu. Tapi umat ni Allah Ta'ala benarkan sampai fajar. Dia tidur ke, dia bangun. Sebab zaman dulu memang ada sahabat-sahabat mengadu, dia takut, bimbang. Aku dah bersama dengan isteri selepas daripada tidur. Atau awal mula-mula syariat. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan, Allah Ta'ala kata, fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Sekarang ni tak apalah untuk kamu bersama dengan isteri kamu sampai bila? Apa kata? Mana ayat tadi? Huna liba. Thumma atimmus siyama ila fakulu washrabu hatta yatabayyana minal khaytil hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu. Tips, tapi saya tak setuju dengan tips ni. Dia panggil helah. Dia kata apa? Makan dulu, batalkan puasa, kemudian bersama. Jadi you batal dengan buka, bukan batal dengan jima'. Itu adalah helah dengan Allah, dan Allah lagi tahu apa yang kamu. Jangan berhelah dengan Tuhan. Jangan. Ada orang siap-siap. Kalau nak bersama juga, dia kata, kalau nak bersama juga, bukalah dulu. Jangan berbuka dengan buka mau. La ilaha illallah. Saya kata, kalau dia ajar macam tu, tinggalkanlah orang macam tu. Maknanya, takkan nak tipu Tuhan. Jadi, itulah hukum berkaitan dengan bersetubuh di siang Ramadan. Wallahu ta'ala. Ada. Puasa ganti. Aha. Ya. Kita ganti puasa kan. So bolehkah kita berbuka puasa tanpa sebab-sebab yang tadi tu? Kita nak ganti. Kita dah puasa. Lepas tu sampai separuh kita nak buka. Bila dia nak buka puasa, Dia dah niat kata. Bila kawan-kawan ajak makan minum, tapi ni selepas Ramadan lah, bukan masa Tahu. Apakah niat puasa? Kalau niat puasa sunat kita tahu boleh batalkan gitu kan. Niat puasa ganti boleh batal secara suka-suka ke tak? Nanti saya rujuk dulu. Nanti saya WhatsApp nanti insya-Allah. ramai yang kata tak boleh. Saya kena cek dulu. Allahu taala alam. Okey, terima kasih yang